Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, baiklah. Untuk minggu ini kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya. Tajuk yang baharu kita dah selesai tentang tajuk pembiakan tumbuhan. Okey, jadi untuk minggu ini kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya iaitu tajuk pengukuran. Okey, untuk hari ini tajuk yang kita nak masuk, topik yang kita nak sentuh adalah tentang ini, unit ukuran luas. Hari ini kita akan belajar dua perkara, iaitu yang pertama sekali unit untuk ukuran luas, yang kedua kaedah mengukur luas. Okey, apa itu luas? Kamu tahu ke? Tak apa. Nanti kita akan belajar dan cikgu akan terangkan kepada kamu semua. Adakah kamu masih ingat sewaktu awal tahun dulu, masa awal-awal tahun yang dulu, cikgu pernah ajar awak tentang tajuk pengukuran juga? Ingat lagi tak? Tajuk dia tentang mengukur menggunakan nombor. Okey, kamu telah belajar tentang pengukuran panjang kalau kamu ingat. Kalau kamu masih ingat, panjang kita boleh ukur guna apa dia? Alat apa yang boleh kita guna untuk ukur panjang? Ingat lagi ke tak ni? Okey, tak apa. Kalau tak ingat, mari kita ulang kaji tentang tajuk panjang terlebih dahulu. Kita sentuh sikit-sikit. Lepas tu baru kita masuk ke tajuk luas. Okey. Panjang ialah jarak di antara dua titik. Titik apa ni cikgu? Titik tu maksudnya, kalau contohlah kan, cikgu punya phone case ni kan, daripada hujung sini sampailah ke hujung sini. Titik yang dekat sini, hujung sini sampai hujung sini, kalau kita ukur, itulah yang kita panggil sebagai panjang. Boleh faham? Maknanya daripada satu hujung ke hujung yang lain, itulah dia panjang. Senang kamu nak faham. Untuk kita ukur panjang, ada macam-macam alat yang kita boleh gunakan. Antaranya ialah pembaris, pita pengukur. Ini untuk alat yang piawai. Ada juga alat yang tak piawai. Kalau kamu ingatkan, cikgu ada pernah sentuh. Contohnya apa? Jengkal, hasta, depa. Itu pula adalah untuk unit ukuran yang tidak piawai. Tapi kalau nak piawai, kita kena gunakan pembaris ataupun pita pengukur. Untuk objek yang jarak dia kecil je, tak besar sangat, kita ukur menggunakan unit sentimeter. Ini dia contohnya, kita nak ukur panjang buku. Ada buku tak sini? Alah, tak ada. Okey. Kalau contoh buku kan, daripada hujung sini nak ukur ke hujung sini, daripada hujung buku ke bawah dia kan, kita boleh gunakan unit sentimeter. Singkatan dia cm. Sebut-sebut sentimeter. Kalau untuk benda yang saiz dia kecil saja, tak besar pun, contohnya buku, apa lagi, bekas pensil, kita boleh gunakan sentimeter unit dia. Tapi kalau objek itu saiz dia sederhana, dia besar sikit daripada buku. Contohnya kamu nak ukur panjang rumah kamu. Contohlah kan, daripada hujung sini ke hujung sini, kamu nak ukur panjang rumah kamu. Lebih sesuai, kita gunakan unit meter. Ini, meter. Ataupun singkatan dia M sahaja. Ingat ya? Meter. Kalau benda yang kecil, sentimeter. Kalau benda yang besar sikit, meter. Ini objek yang sederhana saiz dia. Manakala kalau untuk objek yang jarak dia sangat panjang, contohlah kan, daripada rumah nak pergi ke sekolah. Daripada rumah kamu nak pergi ke sekolah, jarak dia terlampau besar, terlampau panjang. Jadi lebih sesuai kita gunakan kilometer ataupun singkatan dia km. Jadi boleh faham? Kalau benda yang kecil, sentimeter. Benda yang besar sikit, meter. Kalau benda yang sangat besar, kilometer. Kena ingat ya, cm, m dengan km ni adalah ukuran panjang. Panjang jarak dia. Boleh faham?
Sekarang baru kita nak masuk ke tajuk luas. Apa kaitan panjang dengan luas ni cikgu? Dua tajuk ni, panjang dan luas, dia berkait sebenarnya. Itu yang kita nak belajar nanti hari ni. Sebentar tadi kita baru sahaja membuat ulang kaji berkenaan maksud pengukuran panjang. Tadi cikgu cakap kan, panjang ni maksud dia jarak di antara dua titik. Tadi cikgu cakap kan, daripada satu hujung ni nak pergi ke hujung sini, itulah dia yang kita panggil sebagai panjang. Tetapi, adakah kamu tahu apa pula yang kita maksudkan dengan luas? Luas ni apa maksudnya? Biasanya kita dalam bahasa Melayu, kita gunakan luas ni saiz benda kan. Contoh kamu masuk ke dalam satu rumah, kamu kata, luasnya rumah ni. Contohnya kamu pergi masuk ke dalam satu bangunan, luasnya bilik ni. Biasanya dalam bahasa Melayu kita guna macam tu kan. Dalam sains pun hampir sama, tapi nanti cikgu akan bagi tahu maksud yang tepat. Luas ni bermaksud besarnya sesuatu permukaan. Permukaan apa? Tak kisahlah permukaan apa pun. Contoh permukaan meja ke, permukaan buku ke, permukaan contohnya phone case cikgu ni ke, itu yang kita panggil luas. Maknanya luas ni bukan sahaja besar, luas ni maksud dia besarnya sesuatu permukaan. Boleh faham? Tadi panjang jarak di antara dua titik. Luas pula besarnya sesuatu permukaan. Jadi apabila kita mengukur luas sesuatu objek, maknanya dekat situ kita sedang mengukur kebesaran permukaan objek. Contohlah kan, kamu nak ukur luas meja kamu. Maknanya kamu sedang ukur berapa besar meja aku ni. Itu yang sebenarnya kita panggil luas. Kalau kamu nak ukur keluasan rumah kamu, maknanya kamu sedang ukur berapa besar rumah aku ni. Itu yang kita maksudkan dengan luas. Kalau panjang tadi, kita nak ukur berapa jarak daripada sini ke sana. Kalau luas, berapa besar tempat ni, berapa besar permukaan benda ni. Itulah perbezaan dia. Luas permukaan yang kecil kita boleh ukur menggunakan sentimeter persegi. Jangan lupa perkataan belakang ni, tadi cikgu ada sebutkan sentimeter. Itu untuk panjang. Kalau untuk luas, kita kena ada tambah satu perkataan, sentimeter persegi. Persegi tu maksudnya luas, keluasan dia. Kalau untuk objek yang kecil, kita boleh gunakan sentimeter persegi. Contohnya apa? Meja, keluasan meja kamu, kita boleh gunakan sentimeter persegi. Keluasan buku ni, contoh buku ni kan, dia punya muka surat, dia punya kulit dia ni, kamu boleh ukur gunakan sentimeter persegi. Itu yang kita maksudkan je dengan objek-objek yang kecil. Kalau objek yang saiz dia sederhana, contohnya kamu nak ukur keluasan bilik kamu, kamu nak ukur keluasan rumah kamu, kita boleh gunakan meter persegi. Jangan lupa ya perkataan persegi, sebab perkataan persegi tu membawa maksud keluasan. Kalau kamu tak letak persegi, maksudnya itu panjang, bukan luas. Kalau luas, kita kena masukkan perkataan persegi. Kalau untuk objek yang saiz dia sangat besar, contohnya apa? Ni apa ni? Ini negeri Selangor lah ni, peta negeri Selangor. Contohnya, kalau kita nak ukur keluasan negeri Selangor ni kan, saiz dia sangat besar, kita tak boleh nak gunakan sentimeter persegi, tak boleh nak guna meter persegi, kita kena gunakan kilometer persegi. Ingat cikgu pesan ya, mesti ada perkataan persegi, sebab persegi tu maksud dia keluasan. Jangan lupa juga ya, kalau kita nak tulis simbol dia, ni simbol untuk sentimeter persegi, simbol dia cm. Nampak tak dekat ni? Ada nombor 2 kecil. Yang ini pun sama, meter persegi m2 kecil. Sama juga dekat sini, kilometer persegi
KM2 kecil. Apa maksud 2 kecil tu cikgu? Nombor 2 yang kecil tu maksud dia persegi. Jadi kalau kita nak tulis penuh lah kan, kita tulis sentimeter persegi. Tapi kalau kamu nak ringkaskan, kamu nak tulis dia punya unit simbol saja, gunakan cm. 2 kecil dekat atas, bukan 2 besar, 2 kecil. 2 kecil tu maksudnya persegi. Jadi kalau sentimeter persegi, cm 2 kecil. Kalau meter persegi, m 2 kecil. Kalau kilometer persegi, km 2 kecil. Jangan lupa ya tulis nombor 2 kecil tu. Kalau kamu tak tulis, salah jawapan kamu. Sebab apa? Di soalan minta luas, tapi kalau tak tulis nombor 2 kecil tu, maknanya kamu tulis panjang. Boleh faham? Okey, sekarang kita nak masuk kaedah mengukur luas. Macam mana kita nak ukur luas ni cikgu? Tak tahu. Kita nak belajar. Untuk peringkat kamu sekarang darjah 3, betul tak? Kamu baru darjah 3. Untuk mengukur luas permukaan yang sekata. Sekata ni apa cikgu? Tak faham lah cikgu sekata. Contoh. Ada pun. Contoh, kamu nak ukur luas permukaan buku ni kan. Kita boleh gunakan kertas petak 1 cm darab 1 cm ataupun kertas graf. Dua alat ni kita boleh gunakan untuk mengukur luas permukaan yang sekata. Sekata ni maksudnya apa? Bentuk dia segi empat tepat ataupun segi empat sama. Itu yang kita panggil sekata. Boleh faham? Okey, tak apa. Macam mana kita nak gunakan kaedah kertas petak ataupun kertas graf ni, minggu depan baru kita belajar. Jadi hari ini kita belajar dua perkara dulu. Yang pertama, unit ukuran untuk luas. Tadi cikgu dah sebut, kita ada cm2, m2 dan km2. Dan juga alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur luas permukaan yang sekata, iaitu kertas petak 1 cm darab 1 cm dan juga kertas graf. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar hari ini. Jangan lupa jawab soalan dalam buku aktiviti. Kalau ada sebarang masalah boleh PM cikgu. Sekian sahaja. Terima kasih.